Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Hari Sabtu ini kami harapkan anda semua dalam keadaan yang ceria hendaknya. Kenapa dah pakai glove Kita dah pakai glove sebab tadi saya masuk je dalam set ingat macam nak santai-santai sebab hari ini kan hari Sabtu. Tiba-tiba produser datang sakit kepala. Katanya ada cabaran untuk kita buat roti. Okey, saya nak buat pengaduan. Saya rasa tak patut. Kita dah elok-elok bersiap cantik macam ni. Adakah patut dia suruh kita untuk buat cabaran? Tak patut. Tapi sebenarnya ini juga mungkin antara aktiviti-aktiviti yang sedang anda lakukan bersama seisi keluarga. Bersantai di hujung minggu ni. Mungkin ada dekat dapur tu yang tengah menguli tepung, nak buat kari pap. Ataupun pagi tadi sama-sama buat lempeng. Dicicah bersama dengan sambal tumis. Ataupun mungkin buat cekodok jagung ke, cekodok bawang ke kan. Itu menggunakan tepung gandum. Dan hari ini kami nak kongsikan kepada anda topiknya dari secawan tepung gandum. Betul tu. Saya kira kalau dekat rumah tu tak ada bahan-bahan untuk kita buat tepung gandum ni boleh menghasilkan satu sajian yang sangat menyelerakan. Terutamanya untuk hujung minggu kita makan dengan saudara mara dan juga ahli keluarga. Betul. Kalau cakap tentang tepung gandum ni merupakan antara tepung yang rendah kandungan glutennya. Jadi mungkin ramai orang yang memang menggunakan tepung gandum ni sebagai bahan harian yang sememangnya ada di dapur. Kita makan roti canai guna tepung gandum. Kita buat cekodok guna tepung gandum. Apa lagi kita buat? Cucur udang, cucur ikan bilis, pelbagai cekodok lah. Dengan cucur udang tu tak sama lain sikit kot. Sama? Lain. Samalah, lebih kurang. Okey, tapi tak apa. Tapi sebenarnya apa yang kita nak kena buat ni Kita nak kena buat roti. Kita nak kena buat apa? Roti ke? Kita nak kena buat roti. Saya rasa tak payah Syira sebab kita boleh order je benda ni. Betul. Tengah-tengah cantik macam ni, suri rumah, make up. Oh ya. Inilah kita ni boleh jadi contoh suri rumah yang cantik yang buat kerja rumah. Saya cakap terus terang je, bakal suami sediakan pembantu rumah. Saya tak minat buat kek, buat pastry ni. Ada kena siap-siap cantik kena buat kek. Sediakan duit semua jalan. Okey, so nak kena buat macam mana nak buat ni? Ada cara-cara dia? Ada cara-caranya. Okey, kejap. Saya ajar Fiza ke macam mana sekarang ni? Boleh. Bolehlah. Ini cabaran. Ini cabaran. Cabaran okey, sendiri. Jom. Kita start. Kita ada tepung gandum saya kira dekat depan ni. Kejap, saya nak telefon kawan saya. Nama dia Idura. Selalu saya memang order roti kat dia. Kejap lagi. Betul. Akhir ni apa benda? Episod kita dah ada roti. Ni apa benda? Okay. Kita masukkan tepung gandum. Ni? Ni apa benda ni? Kita ambil ni dulu kot. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh panggil pembantu rumah? Ada pembantu boleh tolong buat? Ada pembantu ke sekarang ni? Hello? Saya tak, bukan apa. Boleh guna talian hayat ke betul tak boleh Saya kan Syira, saya rasa penonton pun mungkin ada yang bersetuju jugalah. Saya kan kalau di dapur ni dah lah orang tak bagi kita apron, habis baju kita dah lah cantik. Habis tepung kena kat bulu mata. Macam mana ni? Saya kan Syira, kalau ke dapur, saya memang lebih suka di bahagian cuci pinggan. Masak yang macam masak lauk. Lauk pauk. Tapi kalau bahagian pastry ni, saya memang tak berapa minat. Cuba Fiza tanya, kalau kat bahagian dapur saya suka buat apa? Bahagian dapur Syira suka? Saya suka tengok je lah. Suka tengok. Saya tak reti buat apa-apa. Kejap, ni apa pula ni? Susu? Buat roti ada susu ke? Kita masukkan mentega pula. Saya harap betul lah cara saya masukkan ni. Okey, yeast sebab Syira nak tahu tak kenapa? Sebab kalau kita buat pastry ni kan, kita memang kena ikut sukatan yang betul. Tapi kalau kita masak tu, kalau baju kita pun terbang-terbang. Wah, ni semua kita buat roti. Ada ke yang buat kat luar ni kita? Sebab kalau kita buat pastry ni, kita memang kena menggunakan bahan yang tepat. Kandungan. Sebab saya pernah pergi kelas buat donat. Saya pergi kelas belajar buat donat. Selepas satu kelas tu saya fikir saya ambil keputusan untuk order je donat tu. Okey, kenapa tu? Bombolini. Saya pergi kelas buat bombolini. Saya pergi kelas buat bombolini tu. Sebab saya suka sangat makan bombolini tu, so kawan saya buat kelas. Saya pun join lah kelas tu. Lepas saya join kelas tu, saya memang bernekat lah untuk order je lepas tu. Awak nampak macam trauma maksudnya?
So okey, tapi sambil-sambil kita nak buat roti ni, yang saya rasa mungkin roti saya tak akan jadi. Okey. Kita ada satu bingkisan di TikTok yang kita nak kongsikan. Jom kita tengok. Habis baju. Habis wah, tak tahulah jadi apa ni wak. Apa benda ni? Toing, ala lembut gebunya. Kalau jatuh apa lagi juga kita buat apam tepung gandum. Tuan nak guna cawan apa? Cawan metrik, dek. Cawan metrik. Kalau nak guna cawan kopi pun boleh. Lepas tu kita masukkan gula. Kalau tak nak manis sangat, boleh kurangkan gula jadi setengah cawan, okey? Masukkan bahan-bahan lain. Korang masukkan air sikit demi sikit dan kacau sebati. Sebabkan nak merdeka, aku letakkan warna-warna bendera Malaysia. Senang je. Kau kacau, lepas tu kau peram. Lepas tu kau kacau, kau peram. Lepas tu kau tinggal, kau masakkan je. Kan siap tu, Bolehlah makan dengan nyok. Boleh makan bersama saya. Jom kita buat kari pap. Kita mula dengan 850 gram tepung gandum. Apa-apa jenama pun boleh. 120 gram butter dan kita biar dia bergaul. Okey, ni kalau guna manual ni jenuh juga ni. Kan? Lepas tu kita tambah 100 gram minyak masak. Kita tambah garam dan kita tuang air sikit-sikit. Tuang sampai kita nampak dia dah agak berketul kecil-kecil tu. Kita dah boleh biar dia gaul sampai dia jadi dough. Dan dalam masa tak sampai 2 minit, dough kita dah siap. Ni kita guna bilah penguli. Boleh untuk buat dough roti, bun, pizza. Tengok dough kita dah cantik, dah siap dah ready dah untuk kita alihkan ke bekas lain. Tengok. Itu dia pelbagai resepi yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di TikTok menggunakan tepung Fiza. Kalau kita tengok kawan-kawan kita kat TikTok tu buat ataupun uli tepung ni senang je. Kenapalah kita kat sini dari tadi tak siap-siap. Sebab kita kena ingat, kita kena tahu Syira, kalau semua orang menjual, siapa nak membeli? Betul, kita lah pembelinya. Kita lah pembelinya. Saya memang saya nak buat aduan lah penerbit hari ni. Awak dari tadi awak mengadu ya? Saya nak buat aduan penerbit hari ni. Aduh, kepatut dia suruh kita uli tepung ni. Tak patut. Saya memang tak reti. Saya memang cakap terus terang, saya dah mengalah pada awal. Tepung tak cukup, tambah lagi tepung. Okey, tapi sambil-sambil tu sebenarnya, sebab kita ni bukan profesional, tak ya je aku ni. Kita ni bukan profesional, jadi kita sebenarnya nak kongsikan topik dari secawan tepung gandum ni bersama dengan penonton-penonton kita. Contohnya di atas meja sebelah tu kita ada pelbagai menu. Ini kita nak belajar daripada yang pakar lah. Kita ada cakoi, sedapnya. Mini cakoi. Kegemaran saya Syira, tu cucuk udang. Kegemaran saya juga. Kalau orang utara makan dengan kuah kacang. Tapi macam saya suka makan dengan sos cili tu. Kita ada juga kuih kaswi. Ataupun orang panggil kuih lumpang, betul tak? Kuih lumpang ke kuih lupang? Kuih kaswi tu, lumpang. Kuih lumpang, kuih kaswi juga Bukan kuih lumpang tu macam warna coklat tu Saya rasa macam sama kot. Lepas tu kita ada kita ada roti-roti juga. Kita ada pizza, kita ada donut. Itu kegemaran anak-anak lah. Saya nak tanya, kalau buat roti kita kena rest dia dulu tepung ni. Kita kena rehat dulu dan kita pun kena rehat dulu. Okey. Diorang pun tak nak bagi tahu kita, dia gelakkan kita Okey, jadi sambil kita nak tengok apa nak jadi dengan kita punya tepung yang diuli ni, itulah saya cakap lain kali jangan bagi cabaran ni kat kita. Cantik lah awak punya tepung Fiza. Macam ni cantik. Cantik sebab kalau saya punya lagi teruk. Langsung tak jadi apa. Okey, kita nak rest kan? Betul, kita nak rehatkan sekejap kita punya tepung ni. Apa kata kita pun berhenti berehat seketika. Tapi sebelum tu, kalau penonton-penonton di rumah ada sesuatu nak dikongsikan, mungkin anda ada secret recipe yang tersendiri menggunakan tepung ataupun apa-apa kuih-kuih yang unik menggunakan tepung, terus ke Facebook kami di Wanita Hari Ini. Jangan lupa juga untuk follow kami di IG dan juga TikTok di WHITV3. Okey dah, kita tak restkan dia. Alright. Kita berhenti rehat sekejap lah. Boleh tak? Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Boleh buat cucur udang, cucur pisang, kuih-kuih lah macam kalau kari pap ke semua boleh pakai cawan tepung juga. Boleh buat roti canai dengan kari pap. Biasanya boleh roti canai, biskut, lepas tu maybe kek, donut. Boleh jadi bubur caca, apam tepung gandum, kari pap, donut. Kita boleh buat roti, kodok, lempeng, Cucur udang, kuih cakoi, itulah. Okey, terima kasih kerana menghantar pelbagai komen kepada kami dan itu antara pandangan orang ramai. Awas saya ada baca komen-komen tu tadi
Saya baca Oh, baca Saya baca Kita perhati je Kita penonton perhati tulis je apa penonton kita. punya komen tu. Tapi ini komen-komen yang sempat kita ambil juga. Ya. Ini daripada Mona Rahim. Menarik sebenarnya. Dia kata, dari secawan tepung, saya buat kuih lompang pandan gedik petang semalam. Sedap gila. Kuih lompang pandan gedik tu mesti goyang. Goyang kan. Ada mesti ada tips tertentu kan. Kalau boleh saya kongsikan satu lagi daripada Afina Lia katanya. Assalamualaikum, saya sentiasa buat kari pap dari sejak umur 7 tahun. Buat kari pap dan jual di kantin sekolah. Cucur udang pastinya tentunya saya guna tepung gandum. Apa jenis pun kuih saya okey saja. Okey, ini daripada Zaria Omar. Baru sudah buat cucuk bawang campur cabai kering, cicah sos baru okey terangkat pedas. Kalau yang ini saya boleh buat. Yang tadi tu susah. Okey, tapi sekarang kita bersama dengan Siti Masita dan juga rakannya. Okey, kita nak kongsikan, ini bukan kuih lompang gedik Kaswi. Ini kaswi. Kaswi gedik. Kaswi dan kompang is the same. Sama. Ada dua nama maksudnya. Okey, jom kita kongsikan. Saya sebenarnya ingatkan kuih kaswi ni daripada tepung pulut. Tapi rupanya tepung pandan pula. Tepung gandum. Tepung gandum. Okey. Sekarang ni macam-macam versi. Ada yang letak tepung beras, tepung ubi pun ada. So ikutlah cita rasa. Okey, sambil-sambil tu kita buat. Jom. Okey, so sekarang ni kita antara masuk bahannya. satu cawan tepung. Okey. Secawan tepung gandum lah. Ya, secawan tepung gandum. Kemudian kita akan masukkan secawan daun pandan, air daun pandan ya. Okey, baik yang jadikan dia warna hijau. Yes, Kalau saya tak guna pewarna. Original pandan asli. So kita masukkan satu cawan air gula. Air gula. Ya, air gula. So kita kacau macam biasa. Bagi dia sebati. Kalau tak silap saya ada juga warna coklat kan untuk kuih kaswi atas ya, itu lompang. kita guna gula merah. Okey, saya suka yang warna coklat tu. Asli punya lah. Tradisional punya. Ya, zaman mak kita dulu. Betul. Tapi apa salahnya kalau kita rasa kan? Boleh. Yang warna hijau ni. Boleh. Okey, kita masukkan garam. Oh, okey. Silakan. Kita boleh rasa ya? Kita rasa. Ada glove. Okey, tapi tak apa. Okey. Sambil-sambil kita buat ni, kita nak tahu jugalah, ini adakah resepi ni memang resepi turun-temurun ke, belajar ke? Sebab kalau cakap tentang kuih tradisi ni, selalu mungkin kita lebih kaitkan dengan orang-orang yang lebih veteran. Betul. Ibu ayah kita atau nenek kita kan. Tapi nampak muda jelita lagi. Dah pandai buat kuih ni. Okey, saya actually adalah seorang anak penjual kuih. Mak saya seorang penjual kuih di kampung. Arwah ibu saya, so resepi ni daripada dia. Okey, kalau cakap tentang arwah ibu jual kuih. Ya, betul. Seawal usia berapa awak dah tolong ibu awak jual kuih? Okey, seawal usia saya masa tu dah 7 tahun. Sebab kami adik-adik ramai. So daripada hasil jual kuih lah musah kita orang seramai 8 orang. Selain daripada kuih kaswi ni, kuih apa lagi yang reti buat ke atau selalu buat ke ataupun jual? Kuih talam. Kita ada kuih lopis pandan. Macam itu. Okey, ini yang dah siap. So kemudian kita akan panaskan bungkus. Okey. Okey, baik. Okey, ini adunan yang saya telah bancuh tadi. Sebab dia selepas kita bancuh tepung tu, kita kena tapis. Okey. Itu baru nak tanya tu. Sebab kadang-kadang bila kita dah kacau tepung tu, dia ada macam berbiji-biji tu kan. Yes, you kena tapis. Kita kena tapis. Ya, ada setengah dia blender. Baru nak Ya. Tapi saya tak suka blender sebab dia menghasilkan bubble yang banyak. Bila kita menghasilkan bubble yang banyak, dia akan efek pada kuih. Nanti dia akan berlubang-lubang. Okey. Sambil Masita nak letak-letak tu, dan kita juga nak kongsikan IG-nya. Kalau kita lihat dekat atas meja ni, saya tengok ada cinnamon roll yang sebenarnya saya tak sabar-sabar nak rasa, dan juga ini butter cake. Marble cake. Marble butter cake kan. Ini kalau bercakap tentang marble butter cake ni, tim WHI ni, ini menjadi kegilaan mereka. Mereka ni hari-hari suka nak makan butter cake ni. Apa lagi sebenarnya yang dijual oleh Masita? Okey, saya sebenarnya speciality pada pineapple tart. Pineapple tart. Ya, tart nanas. Tart nanas saya tidak mengandungi telur. Oh, ya ke? Dan gula, ya. Oh, so maksudnya macam kalau orang yang mungkin tak sesuai, ada alergi, telur kan. kan. Vegan sangat sesuai lah. Instagramnya? Ya. Sila kongsikan Instagram dan juga Facebooknya. Okey, Instagram saya by Malsu Pastry dan Facebook Siti Masita binti Awang Kecil. Dan di TikTok by Malsu Pastry juga. Okey, baik. So kita nak tunggu ni berapa lama untuk dia masak? Kita kukus dalam masa 15 ke 20 minit. Okey, tapi kita dah ready. Okey, kita tunjuk kat sini. Yang dah ready, kita nak bawa keluar dia. Okey, sebelum tu acuan yang kita guna ni, kita kena sapu dengan minyak dulu tau. Okey. Ya, sebelum supaya dia senang nak keluar. Supaya dia tak melekat. Yes, kalau tidak nanti dia akan sangkut. Okey, ni kita guna toothpick, kita keluarkan dia. Okey, kita tengok kejap kejadiannya. Yes. Okey, cantiknya. Saya angkat dulu satu ni. Boleh. Gedik-gedikkan dia. Okey. Saya kena gedik sekali ke macam?
Okey, baik. Sementara kita nak tunggu kuih koswi ni masak dan juga boleh dimakan. Sekejap, sebelum tu saya tanya. Sedap ke cinnamon roll awak makan ni? Takkan tak sedap, Awak Wak. tak offer saya pun tak nampak pun saya kat sini. So, saya ambil satu. Dia tak ada dua-dua makan. Dia siapa nak cakap? Betul. Saya tolong buatkan makan. Jadi maksudnya saya tolong cakap awak makan. Supaya kalau sakit perut kamu biar saya. Awak tidak. Kemudian kita hiaskan dengan kelapa kat atas ni. Okey, cantik ni. Okey, Okey, baik. ni kejap lagi kita nak tengok lagi hasilnya tapi memang betul-betul sangat sedap. Pastry dia lembut. Ini pakai tepung gandum juga ke? Ya, tepung gandum. Tepung gandum Okey, ini pun kegemaran saya juga. Banyak Dan juga kegemaran saya. Banyak kegemaran kita dan juga anak-anak kat luar sana. Ini donat susu, betul? Ya, betul. Oh, comelnya donat tu. Mai pada Penang ke? Oh, tu Oh, dia. tu Jauh Hamai no. Bila sampai? Baru semalam sampai. Oh. Semalam sampai kebetulan sebab memang kita nak buka second branch dekat Shah Alam. Oh, okey. Donat Alang-alang susu lah ni nak kata. memang viral kan? Ataupun tular Syira. Okay, mungkin boleh kongsikan. Saya tadi dah kongsi kat Syira. Sama-sama tu kita boleh buat. Okey, boleh. Saya pernah pergi kelas buat donat ni. Tapi akhirnya saya kecewa dan saya buat keputusan untuk saya beli saja. beli sahaja. Tapi donat ni sebenarnya selain daripada donat, kita boleh jadikan roti juga, betul? Betul, boleh. boleh. Nampak saya tahu. Cuma saya punya yang Dapat awak pergi kelas. yang punya bancuhan dia memang khas untuk donat. Apa maksud bancuhan tu khas untuk donat? Apa Dia- kuantiti yang diperlukan ke tips ke? Betul, fix dia kita punya resepi ni memang resepi kita sendiri. Resepi kita sendiri, bukan yang donat yang biasa kita buat apa semua tak. Dia memang bancuhan dia punya sukatan air dia memang lain. Ratio dia orang kata. Kalau Kak tengok dia punya bancuhan dia memang Dia lembek. berkali. Dia lembek, dia bukan macam dough donat yang biasa. Itu yang special dia, dough dia tu. Saya kan macam tak tahu nak rasa yang mana. Nak letak ni ke nak ambil yang tu tu pula. Ini proses kita menguli lah sebab teknik kita menguli ni teknik sendiri. Teknik kita sendiri. Kita mula kita letak tepung, and then kita letak kita punya dough lah. Dough dan kita punya teknik muli tu kalau kau tengok dia memang lain. Dia ada di flip kan. Ini memang khas kita buat sendiri. itu dia. Ini baru betul profesional. Lagi satu, tadi masa kami diberi cabaran ni, penerbit saya tak sediakan benda ni. Kalau dia sediakan tadi kita orang boleh buat ni. Macam tu Betul. Sebab tidak melekat lah kan. kalau Betul, tak ada melekat ni. tadi. Betul. Lepas tu tepung tak cukup. Sikit dia bagi tepung. Betul dia bagi ya. Sikit tepung dia bagi. Dia pun Google je resepi tu. Dia bagi kat kita orang. Dah lah tak cukup bahan bagi kat kita. Kena tepung yang cukup. Baru boleh uli. Baru tak melekat. Okey. Tapi nak tanya, kenapa tepung ni gedik-gedik? Dia memang kita punya signature kita. Tepung kita memang gedik. Memang dia lembut. Sebab yang tu yang membuatkan lembut. Dekat dalam dia berongga. Maksudnya tergedik-gedik ni sebab kita punya acuan. Ya, kita punya dough kita. Dough kita memang lembek. Dough tu. Maksudnya dia ratio dia. Yes. Berapa cawan tepung, berapa cawan air. Betul. Berapa air kita letak bahan-bahan dia yang lain. Baru jadi macam tu? Ya, baru jadi macam tu. Okey. Jadi kita lenyek dia pun dia tak tengah lekat. bergilik di atas tepung. Dia kita lenyek dia pun tak melekat. Awak nampak tangan saya dah kosong. Saya nampak dan saya tahu awak akan capai yang sana pula. Okey, baik. So habis proses kita melenyek ni kita akan proses menekap lah pula. Menekap ni kita ada acuan dia ke? Kita ada acuan dia. Okey. Tapi nak tanya jugalah sebab tepung gandum pula. Jangan buat. Tepung gandum ni ada banyak jenis. Betul, banyak jenis. Kan? Betul. Ada banyak jenis. Kita tak sebut je namanya. Tapi ada tak kalau kita macam perbezaan dari segi penggunaan tepung gandum tu untuk menghasilkan donat yang cantik? Betul, ada beza dia. Ada yang jenama ni dia lain sikit, ada yang jenama ni dia lain sikit. Dia kalau lagi lembut, tepung tu lagi yang orang cakap apa lagi halus, lagi terbaik. Macam tu untuk proses kita lah. Okey, kenapa namanya donat susu? Dalam donat ni ada letak susu ke? Tak, bukan letak susu. Kita punya salutan tu, salutan susu. Tak pakai gula. Dia adalah campuran dia, bukan susu semata-mata tapi dia ada. Orang kata jangan tamak, jadi bagilah adik rasa. Ni saya suka donat macam ni sebab apa tahu kita tekan je dia nampak cap jari kita. Tapi saya tak gemar susu, tapi saya boleh rasa lah juga. Boleh. Dia tak rasa susu sangat. Cuba kita goreng. Saya nak tengok cara goreng tu macam mana. Awak rasa pula. Sebab dia kan bila kita restkan kita punya dough ni, dia tak boleh ada bubble-bubble kan? Betul. Tapi donat ni dia boleh lepas pada tu dalam 10 second lah. 10 second dia boleh tekuk, boleh goreng dah. Dia sekejap je. Okey, baik. Dia yang nak lama dia tunggu bancuhannya. Panas. Betul. Dia kena minyak yang betul-betul panas. Saya tolong boleh? Boleh. Ini saya nak buat macam mana ni? Letak tapi boleh pegang. Boleh. Lembutnya weh. Memang lembut. Boleh letak. Letak susu Panjang. Macam mana ni? Okey, masukkan cepat.
Boleh ke? Tak apalah, saya beli je lah. Awak rosak Awak buat lah. orang buat pernah dia Saya ada order. Kedai tekuk boleh ke? Saya tekuk. Saya tekuk. Okey, satu paket tepung gandum boleh buat berapa? Boleh menghasilkan berapa banyak donat yang sedap gebu macam ni? 1 kilo maybe dalam 60 ke 70 biji macam tu. Banyak. Boleh ke? Tapi saya ingat saya beli je lah sebab macam bila baru buat manicure, pedicure kena dough, kena uli dough. Kena lembut je betul kita goreng. Berapa satu Lah, lebih tekak kurang? pun tak lepas. Awak teruk sangat. Teruk sangat wak. Kalah teruk wak. Kali ni wak. Tak kalah teruk wak. Okey, mungkin boleh kongsikan Instagram, Facebook ataupun TikTok ke kalau ada untuk orang di luar sana beli, penonton di luar sana beli nak rasa hasil tangan? Boleh. Okey, kita punya TikTok nama caah.donatsusu dan kita punya IG dan TikTok sama je, Caah Donat Susu. Kita base di Penang dan sekarang kita tengah on the way buka second branch di Shah Alam Seksyen 7. Okey. Saya nak tanya, ini mungkin boleh kita kongsikan kepada penonton juga. Di sebalik kekilafan saya ni, saya rasa mungkin penonton pun ada masalah yang sama juga. Betul. Apa yang menyebabkan kadang-kadang bila kita tekak dia tak jadi. Dia tak jadi cantik macam tu, dia jadi macam gini. Apa kesilapan dia? Sebab kita kena ada tepung di sebelah tangan ni dan sebelah ni pun kena ada tepung. Itu tips dia. Betul. Okey, baik. Baru tak melekat. Okey. Sekejap je dia buat ya. Nampak senang, nampak mudah lah. Saya pembeli. Okey. Sebab saya tak pandai. Okey, tapi sambil-sambil tu kita nak kongsikan satu VT yang sempat dirakamkan oleh rakan kita Syifa. Betul, jom kita tengok. Idea dia first sekali kita nak buat bow. Tapi because of dari segi apa yang I pernah belajar apa semua, bow ni a bit complicated. So husband suggest untuk buat this kind of roti lah. Sebab dia inspired daripada Indonesia sebenarnya. Indonesia yang the first starting buat benda ni. Tekstur roti kapas ni dia lembut. Dia basically adalah roti yang kita kukus daripada awal proses sampailah kita serve kepada customer. Dia kalau selalunya roti kita bakar kan, tapi ini kita kukus. Dia nak kata macam pau pun boleh, tapi kita bukan buat exactly pau. Kita memang buat roti, tapi kita buat berkonsepkan macam ni, dia rasa ala-ala pau macam tu. Sebab kan first intention kita nak buat bau kan, kita tak nak keluarkan bau tu daripada kita punya ni. Kita tukar bentuk sikit and then kita unikkan dia lagi. Okay, kita ada dua jenis kat sini. Kita ada yang manis dan kita ada yang berlauk, sweet and savoury. Okey, yang sweet kita ada 12 jenis. Kita ada pandan, kita ada popcorn caramel, dark crunch chocolate, cookies and cream, strawberry, matcha green tea and durian. So untuk yang savoury kita ada 4 jenis buat masa ni. Kita ada daging hitam, daging rempah, ayam rempah and also sambal sardin. So semua tu homemade sendiri. Daripada satu cawan tepung gandum ni, dia mengubah banyak sangat kehidupan saya. Dari segi hubungan saya dengan anak, dengan suami, dengan keluarga dan juga dari segi kewangan. Nak tubuhkan bakery, mini bakery kat sini sebenarnya. Tapi saya dah 2 kali kena tipu dengan kontraktor. Almost 100k juga kami habis. So kita starting from zero back and then kita naik balik untuk dapatkan income yang kuat lah untuk saya dengan keluarga sama-sama. Sedapnya roti kukus tu, makan dengan kaya, cicah pula dengan sambal tumis atau kadang-kadang kari kaki ayam. Memang sedap. Okey, baik. Tadi kita dah tengok cara nak buat kuih kosui, kita dah tengok cara buat donat susu. Sekarang ni kita nak tengok cara buat pizza. Okey. Pizza? Nak tengok dan cara buat pizza. Okey, kita bersama dengan Nazim. Nazim mungkin boleh kongsikanlah keunikan pizza ni. Selalu orang cakap kalau buat pizza ni dough dia besar kan ataupun lebar, tapi ini doughnya nampak seperti pastry roti. Mini pizza. Mini pizza. Okey, mungkin boleh kongsikan sikit. So pizza ni dia
dia base dia roti yang menggunakan tepung. Tepung gandum. And then keunikan dia sebenarnya disebabkan sos dia tu meleleh-leleh. Itu sebab nama dia Mr. Pizza Leleh. Dari mana awak dapat resepi ni? Resepi ni daripada turun-temurun daripada ayah dan umi saya. Dah berapa lama ni? 2015. Dah dekat 8 tahun lah. Okey. Nazim, mungkin Nazim boleh kongsikanlah juga kan. Kalau kita nak buat dough pizza ni, kebiasaannya orang memang buat walaupun mini pizza dia tak terlalu tebal dan sebagainya kan. Tapi apa yang membuatkan anda memilih untuk membuat, kalau kita tengok ni dough pastry dia memang tebal. Jadi apa keistimewaan dan kelebihannya? Keistimewaan dough ni, keistimewaannya yang pertamanya dia lembut lah. So disebabkan kenapa dough ni tebal, disebabkan bila kita makan tu kita rasa puas. Kalau dia selalunya kebiasaan pizza ni dia nipis betul. Tapi hari ni kita buat keunikan sedikit, iaitu kita tebalkan dough tu. Kenyang lah kalau makan makan satu ni pun okey dah. Satu tu dah kenyang. Kita tengok kat atas ni ada pelbagai jenis sos kan. Okey, dan pembuatan dough sebab kita menggunakan tepung gandum kan. Itu yang paling penting. Bila kita cakap tentang pembuatan dough ni, berapa lama masa yang diambil untuk kita menghasilkan satu ni kita panggil apa? Pizza. Dough. Pizza ni. Satu dough ni. Satu pizza. Dalam masa 20 minit. 20 minit. Perlu rehatkan juga ke ataupun bagaimana? Tak perlu. Bila dah siap tepung tu, and then dia akan topping. Ini cara dia topping, dan dia akan bakar dan siap untuk dimakan. Okey. Awak pernah ke buat pizza yang standard size, yang bulat besar selalu tu? Pernah juga. Pernah juga buat. Tapi kita punya spesifiknya kepada mini pizza lah. Okey. Sambil-sambil kita buat pizza ni, saya dekat depan tu saya tengah tengok rakan-rakan saya sedang cuba membantu untuk menyelesaikan cabaran kita tadi tu. Kita nak tengok apa yang tengah mereka lakukan. Okey, tapi tak apa. Okey, kita nak tahu juga topping-topping ni ada banyak jenis pizza dekat atas ni. So cita rasa individu pun berbeza-beza kan. Di hujung minggu ni mungkin ini juga antara aktiviti yang sesuai dilakukan untuk ibu anak. Contoh macam ni kan. Kita boleh buat sama-sama dengan anak kita, ajak pergi dapur buat dough. Kemudian kita boleh letak topping tu bersama-sama kan. Okey, apa jenis-jenis topping yang ada sebenarnya? Topping yang ada, kita menggunakan sos yang pertamanya cheesy. Okey. Sos BBQ dan juga mayonis. Okey, baik. So setiap flavor ni dia berbeza-beza dia punya topping. Okey. Alright, sambil-sambil kita nak tengok rakan kita ni letak topping pelbagai. Saya nak, tapi saya nak yang kurang sos, boleh tak? Ada permintaan juga ya. Yang kurang sos. Okey, ini saya nak baca komen daripada Pelangi Senja di Hati. Sedapnya nama Instagram, nama Facebook dia. Saya buat cekodok labu pagi tadi pizza, sedap. Kita dengar pun sedap. Pernah makan? Apa pernah makan? Saya pernah makan. Sedap. Mama saya pernah buat sedap. Dia manis. Okey. Dan mungkin boleh kongsikan IG-nya Nazim kalau penonton-penonton nak tengok apa jenis-jenis pizza yang ada ni. Untuk IG kami Mr. Pizza Leleh HQ. Dan kalau untuk di TikTok sama juga Mr. Pizza Leleh HQ. Okey. Mr. Pizza Leleh HQ. Alright. Saya nak baca komen daripada Nida Muhammad Nayan ni. Memang menyelerakan komen dia ni. Dia kata pagi tadi menu sarapan daripada tepung gandum juga. Buat lempeng kelapa cicah dengan kari ikan. Hui, sedapnya. Ni kalau orang Kedah kan, dia pek ngah cicah dengan gulai. Pek ngah lah lempeng kan. Pek ngah sebab dia ada kelapa. Pek ngah cicah dengan gulai ikan temenung. Sedap. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada adik Muhammad Nazim Zulhilmi Ruslizam. Betul lah panjang namanya. Saya hadiahkan pizza untuk awak. Itu saya rasa. Sila makan, Syirah. Sambil-sambil tu kita nak berhenti berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di WHI TV3. Assalamualaikum. Hos. Sedap makan pizza, buat pizza. Banjak kita ingatkan siapa tadi? Ni suara dari langit. Suara langit lepas ni jangan nak tahu apa cabaran seterusnya, kita tengok dulu TikTok ni. Apa dia? Tak dengar macam mana sekali lagi? Ada cabaran? Masuk. Okey. Ada cabaran? Jika memang ini tak ada harapan, mengapa aku yang harus jadi tujuan saat hatimu terluka? Aku yang jadi obatnya tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini.
tak berharga untukmu. Memang tak dapat lah dapat macam tu. Okey, baik. Tadi kita tak dapat tengok sebenarnya. Boleh minta ulang ke video tu? Tapi ingat cabaran dah habis ke belum ya? Tadi tapi- kita restkan tepung kan? Kali ni Ya, kan dah rest terus. Itulah. hiaskan dia. Hiaskan dia. Bentukkan dia. Ikutlah Masa terasa saya- masing-masing. Masa saya buat kontrak itu, ada ke dalam, Tak ada. dalam kontrak tulis Saya pun macam baca ni? juga satu-satu Tak tak ada, ada. So far tak ada. Mungkin ni extra payment. Okey, kita nak bentuk kan Kita tengok tadi Wak dia buat tu bentuk tocang lah, bentuk senang ribbon je, lah. Wak. Bentuk apa Wak kita nak buat ni Wak? Saya buat bentuk macam-macam bulat je kot. Saya rasa okey dah kot bentuk bulat. Awak dah pakai tak? Glove saya masuk pun tak jadi Wak. Awak tengok Wak. Kita pakai. Saya tunggu awak. Kita tukar saiz Wak. Awak. Tak apalah Wak, buat je dah dulu Wak. Jom. Apa benda diorang ni? Okey. Dah lah video tak sempat tengok. Cantik Mak tepung saya. Siapa Awak, yang cakap tadi kat komen kat TikTok tu? Tepung Cakap saya bakal pun suami saya cantik akan lah, ke buluran. Sampai hati awak tak? Okey. So Okey, kita baik, nak jom. kita nak kena design Kita boleh panggil pakai talian hayat ke apa? Kita ada gas kat belakang tu. Tak boleh. Boleh ke? Tak boleh. Kalau tak boleh saya akan tak apa, teruskan kita buat. Kita sahut. Kita sahut. Buktikan kepada kita bakal sahut. suami kita boleh. Awak dah ada suami. Saya buktikan kat suami saya. Jangan salah. Okey. Kadang-kadang lupa, Wak. Jangan lupa, Wak. Tak boleh, Wak. Macam tu tak boleh lupa, Wak. Okey, baik. Jom. Saya ingat saya kecilkan sikit kot. Saya tiru awak lah sebab awak nampak macam expert. Awak tak boleh tiru lah. Ni kan cabaran. Awak bolehlah awak sikit-sikit, Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, awak semangat dia, Wak. Dia siap ni, Saya tengok kat depan tu kawan-kawan saya duk komen. Dia orang tengah jadi macam juri Master Chef, Wak macam lah dia orang pandai sangat, Wak. Tapi dia orang memang pandai, Wak. Oh, dia orang memang pandai ya, Wak. Takut pula saya, Wak. Okey. Dia baru nak hantar tepung ni. Bahan tak cukup nak suruh kita buat. Macam mana? Lepas tu ada pula nak judge bagi kita. alasan ni. Ya ke macam ni? Sebab saya tengok tadi dia buat donat tu macam ni. Saya rasa macam ni kot, Wak. Saya dengan rambut saya, Wak, kiri kanan, Wak, jatuh. Ini tak boleh makan tau sebab nanti takut rambut terjatuh dalam ni. Betul, ini untuk kami sajalah ya. Lepas tu. Okey. Bolehlah kot macam ni kan? Apa bentuk pun tak kisah kan, asalkan berbentuk kan? Kalau macam tu kita gulung je lah. Kan bijak? Kita lipat macam tu. Awak bijak. Awak guna macam tu ya, Mak? Tak apalah, Wak. Ni kan cabaran, Wak. Okey. Kita gulung begitu. Saya cuba, Wak. Saya nampak kat TikTok tu tadi, Wak. Wak, saya buat macam ni je kot, Wak. Tak apalah, Wak. Itu dah betul lah tu. Itu dah betul, Wak. Nampak, Wak. Dia nampak, Wak. Dia tak nampak langsung, Wak. Nampaklah macam roti kan orang kata. Wak. Ini apa, Wak? Ini apa ni? Ini apa yang cuba dilakukan ni? Ini apa ni? Awak cuba tocangkan dia ke, Wak? Saya cuba, Wak. Saya cuba, Wak. Memang bagi chocolate rice je ke kat kita? Awak jangan tanya kemukan, Wak. Nanti banyak pula di luar, Wak. Banyak pula di luar. Dia suruh awak buat bombolan Awak takut loni saya, ke Wak. apa pula kan. Baru awak tahu. Oh, boleh cuba lagi ni. Boleh cuba lagi. Boleh improve. Okey. So mungkin kita buat kat atas dia sikit bulat. Entahlah, Awak. Harap-harap okey lah ni. Banyak pula masa diorang hari ni Selalu tak cukup commercial break lah. Kena potong promo lah. Tiba-tiba hari ni banyak pula masa. Sampai 2-3 kali kita kena. Okey. Ni kita buat macam ni je lah. Okey. So kita buat macam tu. Okey. Okey, saya kira bentuk-bentuk donat ni bentuk-bentuk donat ni ikut aktiviti masing-masing lah ya. Janganlah judge, Wak. Untuk anak-anak yang ada kat rumah tu kan kita bagilah mereka main tepung buat bentuk apa yang mereka nak, Wak. Tapi sebenarnya dia cakap kita buat plastisini bukan saya nak potong macam ni. Okey. Macam mana ya? Nak clean nak boleh masuk dalam fryer ke ni? Okey, ini tak tahulah dia. Okey, sekejap. Ui, macam tu Sekejap, saya ada yang besar tu. Okey, awak masukkan yang besar, Wak. Sementara saya nak ni lipat ni. Entahlah. Susah cabaran ni. Lain kali bagi senang sikit boleh? Masukkan yang hujung je lah. Okey, bolehlah
sikit-sikit macam tu. Rasa ada. Okey. Okey, Wak. Baik-baik, Wak. Siput ni baik orangnya dulu. Okey. Awak, saya tumpah air fryer awak sekali boleh kan? Boleh, Wak. Memang kena share, Wak. Sharing is caring, Sharing is Wak. caring. Okey, baik. Kejap sebenarnya tambah lagi macam kedekut pula. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Anda mungkin ada pengalaman macam Dila kan? Mungkinlah pengalaman anda masa anda nak pertama kali nak pergi rumah mak mertua ajak buat kari pap ke, nak kena claim kari pap. Kenapa tak bagi cabaran claim kari pap? Awak jangan kan? Itu saya pun tak erti, Mak. Dan ada macam-macam lagi mungkin cabaran-cabaran yang pernah anda lalui untuk lulus ujian sebagai menantu. Okey, anda boleh kongsikan bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Tapi sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika. Tacap. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Sampai tak terkata masih bersama kami di Wanita Hari ini. Hari ini kita kongsikan kepada anda dari secawan tepung. Pelbagai sajian yang boleh kita hidangkan, yang boleh kita buat untuk seisi keluarga. Betul tu. Saya dah rasa ni sedap. Cucuk udang ni memang sangat-sangat sedap. Tak masalah dengan sambal pun dah memang sedap dia cucuk udang tu daripada tepung gandum. Ni kebiasaannya kita buat kat rumah. Ada orang panggil cucuk udang, ada orang panggil cukodok udang, cukodok bawang dan sebagainya. Ni kita nak kongsikan menu ini bersama dengan tetamu kita. Mardiana Rusli. Assalamualaikum, Puan, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, baik Puan, hari ini kita nak buat cucur udang. Apa keistimewaan cucur udang Puan kalau kita bandingkan dengan cucur udang orang lain kat luar sana? Yang keistimewaannya kita ada udang. Biasa kan udang orang bagi 1 ekor, 2 ekor. Yang besar tu. Kita anak-anak udang saja, tapi kita bubur banyak-banyak. Okey. Tapi sebab kami dah rasa memang dia punya rasa tu crispy. Dia crispy di luar, dalam dia lembut, tak liat. Sebab kadang-kadang ada kita makan cucuk udang ni dia liat kat dalam dia. Dan memang rasa sangat udang tu. Okey, ini nak tahulah. Ini adakah resepi ni memang direka sendiri ke ataupun ini resepi daripada arwah ibu, daripada ibu ke, arwah nenek, daripada nenek ke macam mana? Daripada nenek lah, turun temurun macam itulah. Okey. Resepi biasa. Alright, kita kongsikan apa bahan-bahannya yang kita gunakan? Okey. Bahan-bahan tepung gandum. Okey. 400 gram. Okey. Macam sengkuang. Sengkuang. Itu yang kita rasa. Sengkuang tu macam mana-mana pasar kita boleh dapat lah. Senang kita dapati. Okey. Macam sengkuang tu 500 gram. Okey. Kucai. Daun kucai. Daun kucai tu daun kucai 50 gram. Okey. Garam kira 20 gram lah. Okey, ikut sedap, cukup rasa lah kira. Okey, baik. Puan Mardiana dah buat cucur udang ni dah berapa lama? Sambil-sambil tu kita boleh start menggoreng? Boleh. Dah berapa lama dah usahakan perniagaan cucur udang ni? Kalau kita dah lama jugalah. Dah berapa lama tu? 3-4-5 tahun gitulah. 4-5 tahun macam tu. Okey. Ini yang mungkin ramai dalam kalangan penonton nak tahu jugalah. Macam mana boleh dapat bentuk yang cantik dan sebagainya. Kita menggunakan senduk senduk ya, betul. Senduk ni. Okey, senduk ni pun mesti kena ada kita skill dia. Betul. Kita kena panaskan dulu minyak. 150. Kita masukkanlah dulu tepung. Ni udang segar Udang segar, betul. Tak perlu direbus. Tak payah. Kalau rebus dia tak ada dah rasa dia kan? Manis udang tu ya. Okey, baik. Okey, sambil-sambil Puan Mardiana nak tunjukkan skill ni. Ini komen daripada rakan kita di Facebook. Ini tips sebenarnya. Dan saya kira mungkin ramai juga orang yang menggunakan kaedah yang sama ni. Ini daripada Muhammad Azwan Empra. Katanya selain daripada tepung gandum ini digunakan untuk membuat kuih-kuih, tepung gandum juga boleh digunakan untuk membuang bau hanyir ikan. Dan rasanya ramai juga kadang-kadang dalam kalangan penonton kita ni yang kadang cuci ayam pun guna tepung juga kan. Kita hilangkan dia punya lendir. Saya salah seorang daripada dia cuci ayam guna tepung gandum. Okey. Berapa lama masa yang diperlukan? Sebab kalau kita tengok ni profesional lah kira 15 minit. Macam itulah. Kalau ada pun suhu tu. Ya, ada suhu 150. Agak-agak kekuningan kita boleh angkat. Kalau kita guna kuali mak kat rumah tu boleh? Jadi ke macam ni? Mungkin dia ada kena pakai besi lagi lah. Kalau kuali biasa deep fried pakai sudik boleh, Pakai sudik boleh jadi. Boleh rasanya pakai senduk boleh juga guna kuali tu kan, tapi tak boleh banyak-banyak lah. Baring lah. Okey. Ni sebab dia letakkan begini jadi kalau nak pakai kuali kita macam orang buat rempeyek pun ada juga
Kaedah dia lebih kurang sama. Ya. Okey. Mungkin Puan boleh kongsikanlah selain daripada cucur udang ni. Kalau kat utara, cucur udang ni orang suka makan dengan kuah kacang macam Syira katakan tadi kan. Tapi cucur udang ni guna kita tengok menggunakan sambal. Okey, memang guna sambal juga ataupun ada juga sambal ni dibuat sendiri? Ada, buat sendiri. Kita buat pakai cilibo. Okey. Pakai cilibo. Okey, cilibo. Kongsikan Instagramnya Puan. Cilibo macam garam, Instagramnya. Okey, kongsikan Instagramnya untuk penonton di luar sana. Okey. Okey, ini bagi penonton-penonton yang mungkin nak tahu lebih lanjut lagi tentang cucur udang ni, boleh lihat di Kaca TV media sosial yang dikongsikan ini. 1978 cucur udang itu Instagramnya. Baiklah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Mardiana. Tapi sebelum kita nak kongsikan satu lagi menu menarik cakoi ni. Ini mini cakoi ini sedap. kegemaran awak tu semua sedap. Takkan semua kegemaran saya. Okey, tapi sebelum tu kita nak saksikan dahulu satu perkongsian di TikTok. Jom kita tengok. Silakan. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat roti puri yang boleh goreng kembang gebu cantik macam ni kat rumah yang dia cicahkan dengan sardin sedap ni. Cara dia senang je. Korang ambil 2,5 cawan tepung gandum, 2 sudu makan minyak masak, setengah sudu kecil garam, 3/4 cawan air and then 1 sudu kecil yeast. Gaul-gaul dengan tangan baru tambahkan lagi 1 sudu tepung gandum. Korang follow sebiji sukatan dia uli-uli, lepas tu korang bagi dia rest selama setengah jam. Lepas setengah jam korang ambil saiz bola kecil macam ni, genting-genting and letakkan tepung gandum. Tak nak bagi dia melekat lah. Lepas tu korang lenyekkan guna rolling pin. Jangan tebal sangat, jangan nipis sangat. Lepas tu korang buang lebihan tepung tu and make sure minyak panas ni sangat-sangat panas lah baru korang goreng. Korang mandikan dia dengan minyak panas ni. So bolehlah sedia untuk dihidang makan panas-panas. Roti puri ni sangat universal. Korang nak cicah dengan sardin boleh, nak cicah dengan kari boleh, nak makan dengan kuah dal pun sedap. Boleh makan. Pelbagai dan bermacam-macam bentuk hidangan dan juga roti ataupun kek yang boleh kita hasilkan menggunakan tepung gandum. Dan sekarang ini, wow, sebelah saya takut saya berdiri sebelah. Marah ke? Marah ke? Saya bercakap sebelah marah ke? Kalau marah ni nanti sekejap lagi saya habaq kat producer tu. Dia bully lagi ke? Dia kena ingatkan kami je yang kena bully. Ambil feeling ya. Okey, baik. Kita bersama dengan Saiful Harizan Husni dan di belakangnya adalah pembantu Nazrai Nazali dan kita nak masak apa di stesen ni? Ini mini cakoi ni. Ni daripada Penang juga ke? Dari Penang ni. Daripada Penang. Okey. Kita kongsikan apa resepi kita hari ni? Resepi kita ni cakui dengan roti goreng yang isi kacang dengan isi coklat. Ini panggil apa? Roti goreng. Roti goreng. Oh, dia berlainan dengan cakui? Dia punya dough sama? Dough sama. Dough sama? Inti lain. Inti lain, bentuk pun lain. Bentuk pun lain. Ini nama dia daripada secawan tepung gandum ni. Ada macam-macam yang boleh kita hasilkan. Daripada dough yang sama, kita boleh jadikan roti, boleh jadikan cakoi dan juga roti. Okey. Kalau kita cakap tentang dough ni, bahan dia apa yang diperlukan untuk kita hasilkan cakoi? Bahan dia macam roti canai, dia telur, gula, garam, air, lepas tu yeast lah, maripan. Okey, saya nampak awak punya pun tergedik-gedik juga. Awak ada tips lain ke selain daripada yang lain? Dia tengok ni cuaca Kak. Oh, tengok cuaca juga. Kalau mendung jadinya. Kalau mendung jadi tak naik. Oh, ya ke? Padahal kita punya roti tak naik. Kita yang mendung sebenarnya. Mendung. Betul. Padahal tak naik kita ambil roti tadi. Okey, baik. So sekarang ni jadi di belakang ni kita buat roti buat cakui yang ni. Oh, ni cakui. Allah salah pula. Tenang. Okey, roti goreng dia ada kacang dalam. Okey. Dengan coklat. Ini kan kita dah buat bentuk macam ni. Bila kita tengok dalam kuali bentuknya lain je kita pergi sana. Okey. Macam mana kita nak bentukkan ni sebenarnya? Cara nak potong. Okey. Tak apa dah awak buatlah. Kita orang dah buat banyak cabaran tadi. Kita dah penat dah awak. Saya takut Kak nak buat apa. Oh, dia maksudnya dah potong tadi tu. Betul bila goreng dia memang jadi bentuk macam ni kan memang kena pusing-pusing ke macam mana? Tak apa dia
kita kepit ya. Oh, kepit. Cuba tunjuk lagi sekali kat penonton. Sekali ya. Saya tunjuk kan. Kita tolak dulu tepung dalam ni tau. Okey. Lepas tu kita ambil satu. Panas ya, Wak? Panas tu. Lepas tu kita gontang-gontang ni, Kak. Okey. Kemudian kita potong. Ketuk dulu. Kita kena ketuk dulu. Kita kena ketuk dulu. Kenapa ya? Kalau kita nak kejutkan dia. Tu betul. Bagi bangun. Kalau kita potong dia tak boleh pusing dalam tu. Oh, jadi tak boleh pusing. Kita potong, Kak. Okey. Sebab tadi kita restkan tepung tu, kita kena rehatkan dia. So, kita ketuk tu supaya dia bangun lah. Takut dia tak jaga. Lebih kurang macam tu. Dia tak berfungsi pula nanti. Okey. Dia dah kena bangun buat kerja dah tu. Okey. So, kejap tunjuk kat penonton. Macam mana nak kepit tu. Ni kameranya. Yang ni abang ni. Kita pegang contoh dah. Ini satu. Kita kepit lah. Ni kalau saya tarik panjang lagi ni. Okey, cuba tarik panjang. Tapi saya buat untuk kotak dia. Boleh pitara ni lah. Kalau tak dia putus. Jadi macam itulah Kak lepas. Itu je yang lain bentuknya. Mana dapat awak dapat idea untuk kita buat? Turun-temurun Kak. Turun-temurun. Dah berapa lama awak usahakan ni? Kalau dekat Penang baru 7 tahun. Baru 7 tahun Okey. Fiza, kalau masyarakat Cina kan, kalau cakul ni kan mereka makan dengan bubur. Betul. Makan dengan moi. Moi. Moi itu apa? Moi itu bubur. Moi itu bubur. Saya rasa daripada kita buat cabaran tu elok kita jadi mandu macam ni. Kita tengok je dia buat. Tengok je. Kita belajar. Okey. Bila kita tengok cara penggorengan ni pun penting juga kan. Api yang digunakan memang kena betul-betul panas sebab saya berdiri daripada jarak ni pun dia punya bahang tu memang dah terasa. Kenapa penting untuk kita jaga api ni supaya dia tak terlalu garing ke gelap ke macam mana tu? Sebab nak bagi sama rata kat warna atas dengan warna bawah. Okey. Tak mau bagi keras dalam. Tak nak bagi keras kat dalam. Okey. Mungkin boleh dikongsikan IG-nya. Ni roti. Okey. IG Cakui Pandan Kak. Apa dia, Dik? IG Cakui Pandan. Okey. Cakui Pandai. Cari IG CHAKUEY. Boleh tengok dekat kaca TV tu Syirah. Pandan. Sedap yang tu cakui tu. Kalau yang ni coklat. Rasa cakui. Rasa cakui. Dia makan dengan kaya pandan Kak. Makan kaya pandan. Okey. Kalau makan ni kaya. Boleh. Okey, baik. Sementara Fiza Sabjahan menjamu selera. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Sedap. Dia kena makan panas. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, baik. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Okey, saya dan juga Fiza dah sampai ke stesen cabaran kami tadi sebabnya kita nak tengok kita punya hasil. Saya dah berjaya keluarkan saya punya. Ini saya punya. Saya kepit. Betul kawan saya kepit. Tadi saya kepit taklah hancur macam ni. Kawan saya tu dia kepit. Awak kena sabotaj. Hancur dia kawan. Nama dia Fiza juga. Tapi dia ada Fiza Beyonce. Fiza Beyonce. Dia hancurkan Wak saya punya siput Wak. Awak tadi saya nampak dalam ni secantik orangnya Wak. Dia macam Play-Doh Wak. Dia macam main Play-Doh Wak. Tapi kejap Wak. Cuba nak rasa. Okey. Benda ni. Tak apalah Wak. Awak tak nak rasa? Bukan nak rasa? Saya rasa saya punya lain. Macam keras Wak punya? Saya punya macam keras di hujung tapi lembut di dalam. Wow. Hebat Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak sampai hati nak rasa saya punya Wak. Awak tadi awak kata kita beli je kan? Saya setuju. Kita beli je. Okey, kejap saya rasa saya punya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Wak. Tak masak. Awak letak balik Wak. Ini Wak. Awak. Kalau orang beli Wak. Orang marah. Bukan marah je Wak. Takut sakit perut Wak. Wak memang tak masak Wak. Saya rasa memang tak jadi pun roti. Ini bukan roti Wak. Ini macam kuih macam dough Play-Doh. Dough kuih tart yang tak siap. Yang macam tak masak Wak. Tak apalah Wak. Dekat luar-luar lain saya punya boleh lah makan. Kita ni je ambil coklat. Awak punya cakap keras sikit mungkin Wak punya masak. Saya punya sedap. Cuba rasa. Ya Allah, perasan betul. Wak kadang-kadang baru ada tipi Wak. Betul Wak. Confident penting Wak. Dia punya manis Wak. Dia punya manis Wak. Dia punya boleh lagi. Boleh lagi. Banyak pula awak makan saya punya. Awak punya masak? Saya punya masak. Ini masak. Tapi kita satu periuk. Kenapa saya punya masak? Awak punya tadi kena sabotaj. Nak cuba awak rasa. Awak suruh saya rasa? Okay, saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Awak better pengacara je Wak. Saya pun rasa macam tu lah Wak. Tak boleh pergi ni. Saya setuju Wak. Tak boleh. Awak belum sign kontrak kan? Belum. Okey.
Saya tetap akan order kat kawan saya nama dia Ibra Farana. Saya dah order dah. Memang hari-hari ni saya dah order donat. Memang sedap awak. Donat ni lembut awak. Okey, kita nak pergi ke meja sebelah. Nak recap semula apa yang kita dah kongsikan kepada penonton hari ini. Yang ini betul sedap daripada pakar-pakar dan juga daripada profesional. Okey, tadi mula-mula sebelum on air, kita orang berdua memang dah fikir nak buat satu Instagram lah. Kalau jadi roti kita tu, kita nak meniaga roti. Tapi confirm tadi Syirah dah kata elok saya jadi pengacara je. Betul. Saya akan terus mengacara. Jadi kalau anda nak kongsi ataupun anda nak order inspirasi kuih-kuih yang sedap ni. Okey, cinnamon roll, kita ada kuih kaswi, kita ada donat susu, kita ada mini pizza, kita ada cucur udang, kita ada cakui dan juga roti goreng. Ini anda boleh pergi ke laman sawang Instagram mereka ni lah. Memang sedap. Dia orang tak ada bagi kerusi, kita kena bersila macam mana? Okey, baik. Kita duduk bersila. Baiklah, kami harapkan apa sahaja pengisian yang kami kongsikan macam producer hari ni pada hari ini, tengah hari ini dapat memberi inspirasi kepada anda semua di luar sana. Betul. Dan ini mungkin antara aktiviti yang boleh anda lakukan bersama dengan seisi keluarga. Sebab kan bila kita dekat hujung minggu ni, kadang-kadang kita memang mak lang datang, mak teh, mak ngah nak datang secara terperanjat dan sebagainya. Tepung gandum ni antara bahan yang kebiasaannya memang kita ada kat rumah. Jadi jangan risau, anda boleh buat apa-apa je. Macam tadi nak buat donat susu ni senang sangat. Betul. Nak buat cekodok boleh, nak buat lempeng boleh, nak buat cucuk udang boleh, nak buat kuih cakwe pun boleh. Mungkin kalau nak buat kuih kaswi pun boleh buat sama dengan anak-anak kan? Betul. Tu anak-anak pun dari situ ada juga yang berjaya untuk jana pendapatan daripada apa yang kita buat berdasarkan secawan tepung. Baiklah. Awak ingat hari Isnin dia orang bagi cabaran lagi? Hari Isnin saya mengacara juga. Awak saya MC awak. Takut awak. Awak saya pun juga awak. Awak sama kita lah. Okey. Hari Isnin nanti kami nak kongsikan kepada anda satu lagi topik. Ini yang tentang menuding jari. Contohlah macam tadi kan, saya punya roti tu pecah, saya tuding jari kepada rakan saya. Saya kata dia yang rosakkan. Kita cakap yang produser salah tu memang betul. Okey. Jadi kita nak kongsikan ni, kenapa kadang-kadang dalam kalangan masyarakat ni kita suka menuding jari kepada orang lain. Tapi kita kena ingat, satu jari kita tuding kepada orang, 4 jari tuding kepada kita. Mungkin topik ini boleh bagi kami berdua dan anda di luar sana sedikit muhasabah diri. Wanita hari ini akan kembali hari Isnin dengan topiknya suka menuding jari. Okey, selamat berhujung minggu. Manfaatkan hujung minggu anda ini bersama dengan insan-insan yang anda sayangi dan jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Assalamualaikum. Bye-bye. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga kalau bukan dia